Okay, so there will be some criteria that we can use to classify all the animals into different phyla. Okay, criteria number 1 will be about the level of organization. Okay, apakah maksudnya ini? Okay, some animals are known as the parazoa animals. Okay, di mana haiwan-haiwan yang dikategorikan sebagai parazoa adalah haiwan-haiwan di mana selnya tidak berkumpul, selnya tidak bergabung, selnya tidak bersatu membentuk tisu. Okay, kita tahu kan bahawa katakanlah kita manusia kan, kita ada banyak sel, dan sel-sel kita, sesetengah sel kita yang agak serupa akan combine with each other, bersatu, group together, they will group together to form a particular tissue. Okay, so ini special lah ni, di mana sel-sel yang serupa akan group together to form tissues. So kalau ini kesnya, maka haiwan-haiwan itu akan dikategorikan sebagai eumetazoa. The cells will form tissue. Dan bagi kita yang maju ini, sel-sel kita bukan saja membentuk tisu, malah tisu-tisu juga yang serupa akan bergabung membentuk organ. Dan kadang-kadang beberapa organ akan bergabung membentuk sistem. Itu menunjukkan sistem yang lebih maju lah. Okay. So parazoa ke eumetazoa? Okay, so kita boleh tengok macam ni. Ini adalah porifera. Porifera adalah binatang ni. Walaupun muka dia taklah macam binatang, tak adalah macam kucing kan. Ini adalah binatang, tapi binatang yang paling primitif, yang paling mundur dia kata. The most primitive type of animals will be the porifera. Okay, the sponges, di mana dia ada sel. Dia ada sel ni, sel-sel semua ni, tapi sel-sel dia tidak bergabung membentuk tisu. So dia tak ada tisu dia ni. Maka porifera dianggap sebagai primitif dalam kalangan haiwan kerana mereka adalah organisma parazoa. Di mana dia tunjuk setakat cellular level of organization. Cellular level of organization, porifera. Tapi so porifera ni adalah phylum pertama tau, the first phylum in the kingdom of Animalia. So the rest, phylum kedua, phylum ketiga dan seterusnya, semuanya dianggap sebagai lebih maju kerana they are eumetazoa animals. Okay, boleh The second criteria will be focusing on the germ layers. Okay, kalau you all ingat balik dalam topik reproduction in the last semester, we learn about the formation of 3 germ layers in the embryo. Ingat tak? Embryo, gastrula, dia akan mempunyai 3 lapisan germ, di mana kita namakan sebagai ectoderm yang paling luar, endoderm yang paling dalam, dan juga mesoderm tengah-tengah. Okay? So kalau organisma itu ada 3 germ layers, maka kita namakan sebagai triploblastic animals. Daripada perkataan triplo ni, triplo means 3 lah. Trigger pula. 3. Triplo maksudnya 3. Okay? Tapi ada setengah-setengah haiwan yang kurang maju. Okay? Dia ada 2 je. Okay? Di mana dia ada endoderm and ectoderm only. Where is the mesoderm? Tak ada, tak terbentuk pun. Maka bila dia ada 2 saja germ layers, kita kata dia diploblastic animal, daripada perkataan diplo. Diplo means 2. 2. Contohnya adalah Cnidaria ni. Cnidaria. Ni apa ni? Siapa kenal ni? Ni mestilah dia jellyfish. This is the jellyfish, the obor-obor. Obor-obor adalah haiwan yang berada dalam phylum yang kedua, iaitu phylum Cnidaria. Phylum porifera, phylum pertama yang paling mundur. Cnidaria ni yang kedua, dia dah maju sikit, tapi walaupun dia maju, dia masih lagi ada kekurangan di mana dia setakat diploblastic level sahaja. Dia dah ada tisu, tapi dia diploblastic sahaja, 2 lapisan germ. Okay? So yang lain-lain dikatakan lebih maju pasal triploblastic. The next criteria that we can use to classify the animals will be about the symmetry of the body. Okay? So bila kita bercakap tentang simetri ni, kita tengok badan dia boleh tak menghasilkan image cermin, a mirror image. So ada 2 jenis simetri yang kita kena tahu. Yang pertama adalah radial symmetry. Radial symmetry, cuba kita tengok yang ni, gambar ni adalah jenis haiwan ni. Jenis haiwan.
Kalau kita bagi dekat sini, kita bagi tengah-tengah kat sini, secara vertikal ni, kita akan dapati sebelah kanan dan sebelah kiri lebih kurang sama, adalah mirror image. Kalau kita potong macam ni pula, kalau kita potong secara horizontal, secara mendatar, kita akan dapati bahagian bawah sama dengan bahagian atas. Ataupun kalau kita potong sengit macam ni, pun kita akan dapat dua belah yang sama. Ataupun kita potong sengit sebelah sini, sama. Okay. Another type of symmetry will be known as the bilateral symmetry. Bilateral symmetry, lateral, sisi, dan bi itu maksudnya dua je sisi. Dua sisi. Pasal apa tak? Pasal binatang ni kita boleh dapatkan image cermin hanya jika kita potong di tengah-tengah, mengikut satah ini je ataupun paksi ini je. Kalau kita potong tengah-tengah macam ni, baru kita dapat image cermin. Tapi kalau kita potong horizontal, kita potong mendatar macam ni, kita tak akan dapat mirror image. Ataupun kita potong sengit, tak dapat juga. Macam ni sengit, tak dapat. Kita hanya dapat image cermin kalau kita potong di tengah-tengah sebegini saja. So this shows the bilateral symmetry lah, for this particular animal. Antara radial symmetry dengan bilateral symmetry, radial symmetry dikatakan ciri yang kurang maju. Manakala bilateral symmetry adalah ciri yang lebih maju. Macam kita manusia ada menunjukkan bilateral symmetry. Nampak? Mata kanan, mata kiri. Lubang hidung kanan, lubang hidung kiri. Telinga kanan, telinga kiri. Tangan kanan, tangan kiri. So semuanya ada dua belah, kanan dan kiri. Tapi kalau macam kalau kita potong badan kita secara mendatar, kita tak akan dapat image cermin. Kita hanya boleh potong secara menegak untuk mendapatkan image cermin. So the type of animal that shows radial symmetry again will be the Cnidaria. Obor-obor tadi, obor ni, yang ni nampak bahagian ni. Kalau kita potong macam ni, kita akan dapat mirror image. Kalau kita potong macam ni pun kita akan dapat mirror image. Kalau kita potong sengit pun dapat mirror image dan sebagainya lah. So Cnidaria boleh menunjukkan radial symmetry. So dia sebenarnya menunjukkan ciri yang kurang maju lah. Tapi other triploblastic animal will be showing a more advanced feature, iaitu bilateral symmetry. And criteria number 4. Criteria number 4 will be focusing on the body cavity, rongga badan, yang juga yang dinamakan sebagai silum. Dan adanya body cavity adalah ciri yang maju. Ada body cavity, that is advanced actually. Maksudnya ada setengah haiwan dia kurang maju lah, seperti ini. This is a flatworm, cacing pipih, flatworm. Kalau kita potong cacing pipih ini, kita akan dapati badan dia tak ada body cavity. So actually yang color kuning ni adalah endoderm, lapisan paling dalam. Manakala yang paling luar ni adalah ectoderm. Manakala tengah-tengah ni adalah mesoderm. Mesoderm. So kita tengok kat sini, memang ada macam rongga tengah-tengah ni. Tapi ini tak dianggap sebagai body cavity. Saluran yang ada di dalam endoderm itu adalah saluran pencernaan, dan itu tidak dianggap sebagai body cavity. Body cavity hanya tengok kat sini, ada tak ruang-ruang kosong dekat sini. Dia dapati tak ada, dia memang solid, solid aja. So mana-mana haiwan yang sebegini kita namakan dia sebagai acoelomate animal. Acoelomate. Silom bermaksudnya body cavity. Kalau ada huruf A kat depan tu, maksudnya dia tidak ada. A kat depan maksudnya tidak ada. So tidak ada silom. Haiwan yang tidak ada silom, acoelomate animal. They have no body cavity. Example will be the Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah phylum yang ketiga yang dikatakan cacing-cacing pipih. Helminth tu adalah cacing, bukan helmi tau. Helminth. Helminth adalah cacing. Manakala platy maksudnya flat. Flatworms. So they are acoelomate animal. So what about this second type?
Kalau kita tengok yang ni, dia ada endoderm color kuning, dia ada ectoderm, dan dia juga ada mesoderm. Ada yang color pink ni adalah mesoderm lah. Okey. Dan kita tengok ada ruang kat sini. Yang tengah-tengah ni tak dikira. Tengah-tengah ni adalah saluran pencernaan, tak dikira. Kita tengok ini. Kita tengok ada ruang, ada rongga, ada cavity. So this is the silom. However, this is not a true silom. Bukan silom sebenar. Kenapa? Kerana silom sebenar adalah sebegini. In which this particular cavity that we can see here, okay, dia tak sentuh, dia tak kena directly dengan lapisan endoderm. Nampak tak? Ini adalah rongganya. Okay. Silom ni dia tak sentuh pun endoderm. Kenapa? Pasal ada lapisan mesoderm dekat sini. Ada lapisan mesoderm di sini. So lapisan mesoderm di sini dia menghalang silom daripada kena dengan endoderm. Okay. Dan silom juga tidak kena. It does not get in contact with the ectoderm. Kenapa? Kerana ada satu lagi lapisan mesoderm di sini. Okay. So a true silom is a body cavity that is fully lined by mesoderm, dilapiki sepenuhnya oleh mesoderm, di mana silom itu tidak menyentuh ectoderm dan juga tidak menyentuh endoderm. Okey, maka haiwan-haiwan sebegini dinamakan sebagai haiwan silomate. Okey, silomate. Ada true silom. Tapi bagi haiwan yang ini, seperti ini kan, cacing ni, kita tengok silom dia memang tidak kena dengan ectoderm pasal ada lapisan mesoderm di sini. Nampak mesoderm? Tetapi silom dia kena. Silom dia get in contact with the endoderm yang color kuning ni. Tidak ada sebarang lapisan mesoderm di sini. So kita dapat lihat bahawa ada rongga, tapi dia punya rongga tu tidak dilapiki sepenuhnya oleh mesoderm. Maka silom itu dikatakan bukan silom sebenar, ataupun silom palsu. Silom apa? Silom yang palsu. Palsu. A false body cavity is a pseudosilom. Maka haiwan-haiwan yang mempunyai silom yang palsu ini dinamakan sebagai pseudosilomate animals. Okey. Kerana perkataan pseudo itu bermaksud palsu. Pseudo maksudnya palsu. So contoh haiwan yang pseudosilomate adalah sejenis cacing, tapi tak sama dengan cacing ni cacing pipih. Ini adalah cacing bulat, the roundworms. The roundworms, ataupun the phylumnya adalah phylum yang keempat, iaitu phylum Nematoda. Phylum Nematoda. Manakala phylum lain yang dikatakan lebih maju adalah silomate. So antara tiga ni, yang ni adalah ciri yang paling tak maju. Okay, the least advanced will be the asilomate characteristic. Okay, silomate adalah ciri yang paling maju dalam kalangan haiwan. Boleh?